Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Apa khabar semua? Salam. Alhamdulillah. Syukur. InsyaAllah Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. kita boleh mula ya. Boleh baru. Ustaz. InsyaAllah minta tutup mic semua. Alhamdulillah. Minta tutup mic. Oh, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركات علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita merafakkan puji dan juga syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi di dalam ruangan kuliah Maghrib secara online. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua. Moga-moga Allah Taala membukakan pintu hati kita semua. Moga-moga Allah Taala menyelamatkan kita daripada huru-hara. Huru-hara, dugaan, apa jua di dalam kehidupan kita ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Dosa kedua ibu bapa kita sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dosa saudara mara kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki kepada kita melimpah ruah. Mengurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada kita semua. Begitu juga kepada saudara-saudara kita yang tidak dapat join pada malam ini. Kita doakan kepada mereka itu seolah-olah mereka itu berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kerana hasrat dan cita-cita mereka, apakah daya, maka tidak dapat menyertai ataupun mengikuti kita pada malam ini. Dan yang mengikuti pula, bersyukurlah banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita berjaya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis ilmu. Kita ni umpama di dalam taman syurga. Kita bergembira, kita rasa happy apabila kita mendapat ilmu yang baru. Apabila kita mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala, kita beramal. Tidak ada lebih baik, lebih gembira kepada kita melainkan kita ni beramal dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berdoa kepada Allah sebelum kita mati. Moga-moga diampunkan dosa kita oleh Allah Taala. Ilmu yang kita pelajari diberkati oleh Allah. Ilmu yang kita dapat untuk beramal. Ilmu yang kita dapat untuk kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat.
Jadi sebelum kita memulakan kuliah kita pada malam ini, kita ni ada 100 orang dah. 100 kerusi parlimen. 100 kerusi parlimen kita telah cukup. Quorum telah cukup. Jadi seperti biasa, suara saya didengari oleh tempat saudara-saudara semua? Okey, Tuan Guru. Alhamdulillah. Ada. Jelas. Di tempat-tempat lain, adakah suara saya didengari? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah, jelas. Jadi, insya-Allah kita mulakan pengajian kita pada malam ini. Di Mutiara Damansara, jelas. Alhamdulillah. Insya-Allah apa nama ni line kita clear, dapat mendengar dengan baik dan juga dapat menjawab soalan saya dengan baik, insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan kuliah kita pada malam ini, bila kita berbicara berkenaan dengan Baluk Pajar di Kuantan, Baluk Pajar. Kita bila berbicara dengan ilmu tauhid ni, kita jangan sambil lalu habis begitu saja. Jadi bila belajar ilmu tauhid ni, kita kukuhkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, jangan lupa. Kalau lupa, kalau tertinggal, habis kita. Tak faham. Jadi kalau lupa, kalau tertinggal, kita akan tak faham. Jadi kita nak memahamkan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Begitu juga sifat yang wajib ini termasuk matan sifat itu dalil akli dan juga dalil nakli. Sebab kita ni pakai semua. Ketika mana saya khabar pakai, iaitu ketika kita dalam sembahyang, kita mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah 50 wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 16. Jadi 66. Sebab itu saya kata kita jangan lupa kepada punca dia. Jadi sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus mesti pegang dengan kuat-kuat, jangan lupa. Kalau lupa, kerugian yang besar. Ibarat makan gulai siput. Gulai siput keluar semangkuk, balik semangkuk. Siput seduk. Siput seduk, kita seduk, letak dalam mangkuk. Kita seduk, letak dalam mangkuk. Maka keluar semangkuk, balik semangkuk. Jadi tidak ada hasil kepada kita. Jadi baik. Soalan pertama. Adakah, berapakah, soalan nak jumlah. Berapakah sifat mustahil bagi Allah? Soalan mudah sangat. 20. Ya? 20. 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 20 sifat. Tu dia soalan pertama. Soalan mudah-mudah malam ni. Berapakah terbahagi sifat 20? 3. Hai, jangan gitu. 4. Apa dia? Apa dia? Bahagian sifat 20. Mengikut tertib dalam kitab. Nafsiyah. Tak jelas. Nafsiyah, Ulang. nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Itu bahagian sifat 20. Terbahagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Setelah bagi 4, dia terbahagi kepada berapa pula? Soalan yang 3. 2 isnaq dan iftikal. Terbagi kepada 2,
istighna dan iftiqar. Soalan yang keempat, apa makna istighna, apa makna iftiqar? Istighna, maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Iftiqar? Iftiqar. Siapa bantu-bantulah kita menjawab ni. Jangan pulang ke sorang je. Kawan kita tak lepas, hak lain bantu. Itu nak mengingatkan kita juga. Haji kata istighna tu maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Lepas tu iftikar pula dia terbagi kepada dua pula. Dah bagi 4, bagi 2 pula. Istighna, Haji kata maha kaya Allah Taala. Lepas tu satu lagi iftikar, benda pula. Manusia berhajat kepada Allah. Manusia berhajat kepada Allah. Panggil iftikar. Istighna kaya, iftikar makhluk berhajat kepada Allah. Soalan terakhir. Apa nama penuh istighna dan nama penuh iftikar? Kalau siapa meneliti dalam kitab, saya sebut sama. Ulang soalan. Apa nama istighna tu nama pendek, iftikar itu nama pendek. Contohnya Muhammad, nama panjang. Pendeknya Mat. Jadi Mat tu nama pendek, Muhammad nama panjang. Jadi istighna nama pendek, iftikar nama panjang. Istighna dan iftikar nama pendek. Saya nak istighna itu apa nama panjangnya, iftikar itu apa nama panjangnya. Siapa meneliti dalam kitab akan dapatlah. Cepat sikit. Itulah saya katakan tadi awal mukadimah tadi, sifat 20 ini kita mengaji tauhid ini mesti kita khadam. Kita hadam berkenaan dengan istilah-istilah dia, berkenaan dengan pembahagian dia, berkenaan dengan kedudukan. Sebabnya kita nak dilar ataupun kita nak sebut. Apa dia nama panjang? 10 minit dah berlalu. Cepat sikit. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Ya, nombor 2. Iftiqarun kullu ma siwahu ilaihi. Ya, itu nama panjang. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Iftiqarun kulli ma siwahu ilaihi. Maha kaya Allah Ta'ala itu daripada makhluk, berkehendak makhluk kepada Allah Ta'ala itu. Nama panjang, nama pendek. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah kepada sesiapa yang siapa yang tak menjawab tapi dia dapat, alhamdulillah. Dan kepada sesiapa yang tak menjawab, jadi kalau dia tak dapat, maka ilmu mengingatkan dia ataupun mengingatkan kita yang diberitahu ataupun yang dijawab oleh sahabat-sahabat kita. Jadi kalau uji sekali lagi, entah lupa lagi. Jadi malam semalam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa maknanya kita nak ilmu itu melekat, nak ilmu itu menjadi beramal, amalan kita ada 5 perkara kata Rasulullah. Ada 5 perkara yang kita bincangkan semalam. Jadi moga-moga kita buat untuk melekatkan ilmu. Sebab itu saya katakan selalu, ilmu ni bukan nak mengisi masa lapang. Tak. Ilmu ni kita nak menghindarkan diri kita daripada jahil.
Lepas itu kita nak keredaan Allah Ta'ala. Lepas itu kita nak beramal. Jadi kalau mampu, kita nak ilmu dapat, kita mengajar ataupun sebar kepada saudara-saudara kita. Itulah hakikat ataupun matlamat kita di dalam mengaji ilmu. Bukan sambil lewa. Kita ni dah puas dah sambil lewa, main-main, suka-suka. Maknanya pergi ke masjid surau atau minta maaf cakapnya, makan-makan. Tak salah makan-makan tu. Tetapi manfaatkanlah ilmu di antara maghrib dengan isyak, ataupun kuliah isyak ataupun kuliah subuh, untuk memenuhkan jiwa kita. Jiwa kita nak makan, nak minum juga. Makan minum jiwa kita ialah ilmu, dan di samping itu saya sebutkan tadi, kita nak beramal supaya kita beramal sahih dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Muka surat 4 kitab Miftahul Murid, kalam. Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan kalam, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu yang ke-13, kalam. Dan kalam, dan itu waw. Huruf waw tu dan, bahasa Arab. Huruf waw tu dikatakan huruf, siapa boleh jawab? Waw. Huruf waw tu dikatakan huruf apa dalam bahasa Arab? Huruf waw. Waw bongkok tu. Huruf jar. Bukan. Waw ataf. Waw ataf. Waw ataf. Dia panggil huruf ataf. Huruf maknanya sendi-sendi dalam bahasa Arab. Lepas tu apa nama ni, waw ni, nak tanya sikit nahu. Waw ni ada berapa jenis? Waw ataf ada berapa jenis? 3. Jawab mesej tu 3. Apa dia? Waw ataf dah 1, 2 lagi. Fil lah. Bukan. Waw apa? Saya bagi tahu. Waw qasam. Waw qasam. Yang ketiga, waw apa? Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Huruf waw sebutir tu waw ataf. Huruf waw sebutir tu waw qasam. Huruf waw sebutir tu waw ma'iyah dalam bahasa Arab. Nahu. Kita kena mengaji nahu juga baru lengkap bahasa Arab. Nahu mengaji mata' ujrumiyah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Itu mata' ujrumiyah. Dan kalam artinya, arti kalam. Maknanya sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu yang ke-13-nya kalam. Arti kalam berkata-kata. Berkata-kata siapa? Berkata-kata ataupun berkata Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala itu tidak bisu. Kalau bisu sifat kelemahan, kalau tuli sifat kelemahan, kalau pekak sifat kelemahan, yang dia katakan Allah itu maha suci daripada kekurangan. Sebab Allah Ta'ala menjadikan kita bercakap. Allah Ta'ala menjadikan kita bisu. Allah Ta'ala menjadikan kita pekak. Allah Ta'ala menjadikan kita dengar. Allah Ta'ala menjadikan kita pekak badak umpamanya. Jadi Allah Ta'ala mampu menjadikan perkara-perkara begitu. Jadi perkara-perkara begitu artinya sifat makhluk. Sifat makhluk. Dia kata kalam artinya berkata-kata. Maka berkata Allah Ta'ala itu tiada dengan huruf dan tiada dengan suara.
Allah Ta'ala itu berkata tapi tak ada huruf, tak ada suara. Jadi makhluk ni berkata boleh disebut ataupun didengar. Mbak. Itu bahasa kambing. Mbak. Jadi mbak tu boleh tulis. Lepas tu kita boleh dengar. Satu. Yang kedua, boleh tulis, boleh dengar. Jadi kalau tu kita boleh tulis tapi tak ada nak menulis, terkencing selalu. Saya kecil-kecil dulu mengikut ayah hutan dulu. Ada anak rimau besar anak kucing. Allah, nak terkencing rasa. Ayah khabar rimau. Tukar peluru selalu dalam kebergetah. Makna anak dia tu, macam kucing tu lah, sebiji macam kucing. Maka ayah khabar ada rimau, ayah khabar. Makna tukar peluru baksud selalu. Tukar peluru baksud selalu, maknanya undur belakang. Maksudnya anak rimau tu, ada kita nampak 2 ekor. Maksudnya ayah dia ataupun itu. Maka tak jadilah kita masuk hutan balik kosong. Itu nak terkencing dengan rimau ni, maknanya jangan main-main, jangan cakap besar lah. Kalau rimau tu dalam zoo tak apalah. Tak ada masalah. Itu maknanya kalam binatang sekalipun ketok. Itu bunyi benda. Bunyi benda. Bunyi ayam nak bertelur. Itu ayam jantan galak maknanya. Ayam berkokok. Itu dia. Jadi kita dengar boleh tulis. Kita boleh dengar, kita boleh tulis perkataan-perkataan hayawan ataupun perkataan-perkataan dengar. Kita dengar perkataan manusia. Yang sebenarnya setiap hayawan, setiap pokok kayu, setiap batu batan dia bercakap. Tapi kita tak dengar. Kayu bercakap, kita tak dengar. Jadi oleh kerana itu Allah lah yang menjadikan kayu itu bercakap. Contohnya akhir zaman nanti, maknanya orang Yahudi lari bertempiaran nak dibunuh oleh orang Islam. Kita kalau panjang umur sempat zaman itu, tak tahu bila, maka pokok kayu batu batan dia bercakap, dia mengatakan ini orang Yahudi. Itu satu contoh. Lepas tu yang kedua contohnya yang telah berlaku. Nabi Zakaria alaihi salam dikejar nak dibunuh. Maka pokok itu membuka batang dia, suruh Nabi Zakaria masuk ke dalam pokok itu. Masuk ke dalam pokok tu, lepas tu pokok tu tutup semula. Wahai Nabi Allah Zakaria, masuklah ke dalam aku nak menyelamatkan diri. Pokok kata, kita mengaji Qasasul Anbiya, cerita-cerita Nabi. Sedap ni mengaji cerita-cerita Nabi, kitab lama, Qasasul Anbiya tu. Saya pernah tunjuk dulu dalam kuliah online kita ni, Qasasul Anbiya tu kitab Jawi. Kitab Jawi mengaji, kita mengamati cerita-cerita Nabi dulu. Jadi gitu. Lepas itu setan pun tunjuk kepada orang kafir ni, dia khabar Nabi Zakaria tu ada dalam pokok tu digergaji pokok itu, maka wafatlah Nabi Zakaria alaihi salam. Itu Allah menjadikan. Tetapi Allah ini bersifat kalam, berkata-kata ataupun berkata Allah Ta'ala itu tidak bisu, tetapi berkata Allah Ta'ala itu dengan tidak ada huruf, dengan tidak ada suara. Jangan fikir pening-pening tuan-tuan sekalian. Kita terima, kita beriman bahawasanya
Allah itu berkata tetapi tidak ada huruf, tidak ada suara. Yang ada huruf boleh tulis, ada suara boleh dengar perkataan manusia. Dalam kitab tasawuf pula. Dalam kitab tasawuf pula, contohnya kitab Hidayatus Salikin, muka surat 205. Ni. Saya selalu tunjuk ni berkenaan dengan tasawuf. Hidayatus Salikin, muka surat 205. Jenis hak kitab ginilah. Jenis hak versi lama. Versi lama. Dia kata Al-Faslus Sani fi Syarhil Kalam, bermula pasal yang kedua pada menyatakan berkenaan dengan banyak bercakap, perkataan. Bercakap lah tu kalam kita. Ini kitab ini. Lepas itu di dalam kitab apa nama ni, Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati. Dia muka surat yang disebut kalam manusia. Muka surat 10. Muka surat 10. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Kitab Penawar Bagi Hati ni anggota 7 ni ada belaka dibahaskan. Menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah. Kita ni bercakap, berkata-kata dengan lidah. Cuba potong lidah, tak bercakap. Itu makhluk. Muka surat 10 Penawar Bagi Hati. Lepas itu di dalam kitab Kitrul Ghaisiyah, kitab tasawuf yang kita baca di surah 500, kuliah subuh. Di dalam kitab ini muka surat 23, dia membahaskan syarruhul kalam, makna banyak bercakap sia-sia. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Firman Allah Taala surah An-Nisa 114. 114. Apa mengajar di surah 500. Apa arti firman Allah Taala? Artinya tiada kebajikan pada banyak daripada berkata-kata mereka itu, dengan perkataan yang tiada memberi faedah. Perkataan yang tak ada memberi faedah ni, berkata-kata ni. Maksud berkata-kata orang yang boleh dengar, boleh tulis, bersuara. Tidak ada memberi kata-kata yang memberi faedah, melainkan perkataan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah, atau yang menyuruh ia dengan berbuat baik atau kebajikan, atau yang menyuruh ia dengan memperdamai antara segala manusia yang berkelahi. Muka surat 23 Kitrul Ghaisiyah, kisah bercakap ni. Lepas itu tai raji ni. Tai raji berkurung dalam rumah ni, nak menengok ni baca kitab ni, kitab Mau'izatul Mu'mini, khulasah ataupun ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ni dia 5 jilid Imam Ghazali. Ringkasan dia 5 jilid tu sejilid je. Lepas tu syarah dia 10 jilid ada dalam almari saya tu. As-Sadatul Muttaqi, syarah dia 10 jilid. Hebatnya Imam Ghazali ni disyarahkan oleh ulama kemudian, iaitu 10 jilid ada apa dalam almari saya tu. Ini hak 5 jilid tu dia jadi sejilid je. Sejilid. Nak khabar 5 jilid tu malas tengok. Dia rasa malas. Banyak jilid tu malas. Lepas itu hak 5 jilid tu malas, hak 10 jilid tu pun lagi malas. Kita ringkas ni. Kita ringkas ni muka surat juzuk yang pertama, juzuk pertama. Dia ada 2 juzuk ni. 2 juzuk. Muka surat juzuk pertama rasa saya. Muka surat juzuk pertama, juzuk kedua. Sekarang tuan-tuan khabar penipu. Sekarang khabar penipu. Juzuk kedua. Juzuk kedua salah. Juzuk kedua, bukan jilid kedua. Muka surat juzuk kedua, muka surat 218. Dia ini kita Arab. Mau'izatul Mu'minin kita Arab. Ringkasan Ihya Ulumuddin. Kitabun afatul lisan. Kitab pada menyatakan binasanya lidah. Lidah ni cakap ni lah.
Lidah ni bercakap. Allah tidak macam kita bercakap. Bercakap macam kita ni, saya bercakap, tuan-tuan bercakap, banyak cakap, kadang-kadang banyak cakap pada maknanya bercakap yang tidak memberi faedah. Bercakap tidak memberi faedah. Dia kata membinasakan lidah. Bayanun khatrul lisan. Dia sebut bahayanya lidah. Bahaya lidah kita ni. Lidah ni talang beberapa muka. Lidah kita ni bercakap baik, lidah kita ni baca Quran, lidah kita ni semayang, bacaan, lidah kita ni menyuruh berbuat baik, lidah kita ni berzikir, lidah kita ni. Dia khabar bahaya. I'lam anna khatrul lisan azimun wala najata minhu illa bin nutqi bil khairi. Ketahui olehmu bahawasanya lidah itu amat bahaya yang besar. Tidak ada kejayaan lidah itu melainkan bercakap dengan kebaikan. Kisah lidah. Lisan, dipanggil lisan. Maknanya. Tetapi Allah Ta'ala kalam tidak begitu. Ini rajin, masa rajin. Lepas itu kitab ni, Minhajul Qasidi ni. Pengarah lain pula, dia ni ringkasan Ihya Ulumuddin juga. Minhajul Qasidi, ringkasan Ihya Ulumuddin. Ringkasan Ihya Ulumuddin. Masa rajin tadi menengok jugalah kitab ni bersamaan dah, tak menengoknya. Tapi masa rajin tengok. Dia sebut muka surat 165. Kitabun afatul lisan, kitab binasanya lidah. Binasanya lidah. Afatuhu kathiratun mutanawwi'atun. Binasanya lidah ini, tuan-tuan, dia khabar kathiratun mutanawwi'atun, maknanya banyak jenis. Banyak jenis. Banyak jenis bahaya lidah. Bahaya lidah. Banyak jenis. Cumanya nak khabar saja. Tajuk-tajuknya berkenaan dengan bercakap ni. Tu. Kitab ni rajin juga. Kitab Siyarus Salikin. Bahasa Melayu. Bahasa Jawi. Dia ni ringkasan. Dia ni tadi Minhajul Qasidi ni ringkasan Ihya Ulumuddin juga. Serupa hak dulu tadi, Mau'izatul Mu'minin. Hak ini ringkasan Abdul Samad Palembang ni, ringkasan Ihya Ulumuddin. Dia terjemah ke bahasa Jawi, bahasa Melayu. Jilid yang kedua, juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga, muka surat 73. Al-Babur Rabi' fi afatil lisan. Bab keempat menyatakan kebinasaan lidah. Kisah bercakap. Kisah bercakap. Lidah. Tuan-tuan, kitab Siyarus Salikin ni beli. Beli bukan beli saja. Membaca hak rumi pun ada dah sekarang ni. Beli baca. Saya dulu ngaji ni. 2 juzuk ngaji. Sebab saya cerita malam semalam. Jauh Harul Mauhub ni di tepi kitab ni lah. Di tepi. Saya mengaji di tepi kitab ni. Jauh Harul Mauhub di tepi kitab Siyarus Salikin. Saya cerita semalam. Semalam tu malas mengambil dalam almari. Khabar gitu. Khabar saja. Tapi hari ni kebetulan ini kitab saya tulis Dobik Dakwat Merah tu. Dakwat Merah, nampak? Tuan-tuan tak nampak tak? Dakwat Merah masa kebetulan pula, kebetulannya Dakwat Merah tu sebabnya dakwat hitam habis dakwat. Gunalah Dakwat Merah. Itu muka surat 13 ni. Dakwat Merah. Itu nak khabar. Jadi kita nisbahkan kalam Allah itu dia tidak ada huruf dan tidak ada suara. Jangan sama tarahkan dengan kalam manusia. Habis itu. Habis itu. Dan tiada dengan satu lurah daripada segala lurah yang baharu ini. Dahlah tidak ada huruf, dahlah tidak ada suara, tetapi kalam Allah Ta'ala itu satu lurah, satu bahasa pun tak ada. Bukan bahasa-bahasa yang wujud di atas dunia ni. Sebabnya bahasa-bahasa itu Allah Ta'ala menjadikan bahasa.
takkanlah Allah Ta'ala menjadikan bahasa, Allah nak menumpang bahasa dengan maha tinggi, Allah menjadikan bahasa itu. Tu dia. Lawannya, lawan berkata. Bukan bercakap. Dipanggil kalam. Bukan bercakap. Maknanya bercakap ni istilahnya makhluk. Kita panggil kalam, tak boleh. Allah Ta'ala itu bercakap. Tak boleh. Istilah tu tak boleh. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu bercakap, kita umpamakan seperti kita bercakap. Ada setengah kitab saya sebut ni tadi, kitab yang saya sebut ni tadi, ada dia kata Al-Kalam. Ada dia kata Al-Lisan. Nak tanya tuan-tuan, apakah beza Al-Kalam dengan Al-Lisan? Siapa tahu beza? Bercakap lah ke tu? Tapi ada beza. Kalau kita mengaji tasawuf, Al-Kalam bercakap juga, Al-Lisan bercakap juga menggunakan lidah. Siapa tahu? Agak-agak lah. Hantam sajalah. Agak-agak. Kalam tu menulis. Kalam menulis. Ha. Kolam menulis tau. Kolam. Kolam menulis, bukannya kalam. Menulis tu kolam. Kolam tu bahasa Arab pen. Dipanggil pen. Lepas tu kalam tu bercakap. Tak tahu? Lepas itu nak kabarkan bezanya kalam. Kalam itu perkataan. Perkataan itu di dalam mulut. Ada tak kita bercakap telinga? Ada kita bercakap lubang hidung? Adakah kita bercakap telinga belah ini? Adakah kita bercakap di pusat? Adakah kita bercakap minta maaf cakap di dubur kita? Hak berlubang-berlubang ni. Kita ni banyak lubang. Macam-macam gaya lubang. Hinanya manusia ni. Banyak lubang. Lubang itu, lubang ini. Lepas itu manusia ni banyak tahi. Tahi. Cuba tuan-tuan senaraikan tahi. Tahi yang ada pada manusia ni. Boleh senaraikan? Jadi kalau kita boleh senaraikan tahi ni, bermakna hina sangat kita ni. Hina sangat kita ni. Macam-macam tahi pada badan kita ni. Tahi yang kita tahu tu, original punya. Tahi pusat, tahi ketiak, tahi telinga, tahi gigi. Macam-macam tahi yang sebenarnya hina kita ni. Jadi oleh kerana itu perkataan ni daripada mulut. Itu dipanggil kalam. Lepas itu kalam, alat kalam itu dinamakan lisan. Sekiranya kita bercakap walaupun ada lisan tapi tutup mulut. Ada lidah tapi kita tutup mulut. Tak boleh. Mesti mulut buka. Lepas itu lidah kita ni bergoyang-goyang. Kalau jenis hypo, jenis kencing manis tinggi sangat, dia jadi telo. Nak menyebut perkataan lain lepas ke lain. Itu maha kaya Allah Ta'ala. Kencing manis tinggi sangat ataupun kencing manis rendah sangat, dia jadi hypo. Jadi hypo, lidah kita ni, kalau siapa hypo, gula dalam darah rendah sangat, maka dia kena minum air manis. Air manis stabil pula. Lepas itu dia akan berpeluh, belejah orang khabar. Tahu belejah? Akan berpeluh. Sebabnya gula dalam darah kita terlampau rendah. Jadi efek kepada lidah kita. Lidah kita orang kata kelu. Kelu dia tak boleh. Masya Allah. Telo. Tahu telo? Maknanya efek kepada lidah. Jadi oleh kerana itu al-kalam
di dalam mulut, menggunakan kalam itu, menuturkan kalam itu lidah. Cuba lidah buka mulut, lidah tak bergerak. Allah Ta'ala Maha Suci daripada begini. Begini alat. Kita bercakap, alatnya lidah. Lepas itu, mesti bercakap itu mulut. Tadi saya contohkan, maknanya kita bercakap lidah. Saya makan. Mulut, lidah. Lepas itu, kita tutup mulut, lidah bercakap. Tak boleh. Itu dipanggil kalam. Lepas itu, kita buka mulut. Lidah kita tutup. Tak ada ujung pangkal. Jadi dekat nak mati esok, Allah keluarkan lidah kita tu tak boleh bercakap. Sebab itu di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kalau kita sentiasa membasahkan lidah kita zikrullah, sama ada zikir, tasbih, la ilaha illallah, apa nama, baca ayat Quran, baca hadis, baca kitab, apa begitu-begini, insya-Allah akan keluar daripada akhir kalam kita, akhir Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar. Makna keluar daripada mulut kita ni zikir. Arti katanya ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalam Allah itu, sifat kalam ini tidak begitu. Adapun dalil akal tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama. Apa makna sama? Dengar. Dan basar. Apa makna basar? Melihat. Dan kalam itu. Makna kalam itu sendiri, kerana jika tiada Allah, ia tu Allah bersifat dengan mendengar dan melihat dan berkata-kata itu, nescaya bersifat ia Allah dengan lawannya, iaitu tuli dan buta dan kelu. Dan jika bersifat ia dengan lawannya sifat mustahil, nescaya kekurangan ia Allah dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat dan berkata-kata. Berkata apa? Berkata tidak ada huruf dan tidak ada suara. Dan berkata apa? Berkata tidak satu lurah ataupun bahasa. Lurah bahasa yang kita dengar, bahasa yang kita tahu ataupun tak tahu. Maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan. Maka Allah Ta'ala itu berkata layak bagi zat Allah. Berkata menumpang pada zat Allah Ta'ala. Berkata zat Allah Ta'ala. Dan berkata tidak ada huruf, tidak ada suara. Itulah kita nak pegang kan di dalam kitab Lunah Pengetahuan. Lunah Pengetahuan, muka surat 2. Berkata-kata Allah Ta'ala dengan tiada huruf dan tiada suara dan tiada lainnya daripada sekalian sifat perkataan yang baharu. Sifat yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kita nak faham, kita nak erti bahawasanya kalam Allah lain dengan kalam makhluk. Kalam Allah tidak ada huruf, kalam Allah tidak ada suara, kalam Allah tidak ada bahasa. Maha suci Allah. Jangan kita bayang-bayangkan Allah itu pusing. Tu dia. Tuan-tuan dengar? Dengar? Suara saya Dengar. Tapi gambar tak nampak. Dengar Ustaz, dengar. Jawab, tak ada dengar ke? Dengar. Tak dengar? Dengar Ustaz, dengar. Jelas. Dengar.
Dengar Ustaz, dengar. Tak elok lain saya. Jelas. Sekejap. Terputus-putus. Lain tempat saya ni. Jelas? Ada dengar suara? Dengar. Okey, tukar rancangan terkendala sebentar. Wi-Fi tu tak clear, tukar hotspot. Jelas ya? Di tempat-tempat lain jelas? Jelas. Alhamdulillah. Itu nak kabarkan. Jadinya sifat kalam, sifat yang ke-13 ni Allah Ta'ala berkata-kata. Nak kabarkan berkata-kata Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala itu tidak bisu. Kalau Allah Ta'ala bisu, makna sifat Allah Ta'ala lemah dan kekurangan. Jadi wajib kita beriman, wajib percaya bahawasanya Allah Ta'ala berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata. Tak boleh khabar istilahnya, mana berkata-kata tu nisbah kepada makhluk ayat kita ni bercakap, tapi dengan Allah Ta'ala tak boleh. Seperti kata bahasa kita, dengan Allah Ta'ala ni kita bersyukur. Itu istilah dia. Tak boleh saya berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Itu orang tak mengaji, orang tak ada ilmu. Kita dengan Allah Ta'ala ni bersyukur. Terima kasih tu, makna terima kasih terendah sangat martabatnya. Kita beristilah iaitu syukur kehadrat Allah Ta'ala. Syukur ini meliputi terima kasih, awak bagi, saya terima. Itu terima kasih. Tapi Allah Ta'ala ini bersyukur. Kita begitu juga, kita tak boleh bercakap. Allah Ta'ala bercakap dalam Quran, tak boleh berfirman. Nabi bercakap, tak boleh. Nabi bersabda qala. Makna kita istilah bersabda. Itu istilah-istilahnya. Jangan tertukar. Sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peninglah sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pening bertukar. Ataupun bercakap dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji untuk untuk ucapan alu-aluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pening pula waalaikumsalam. Patutnya assalamualaikum. Itu kita stand up kitanya kena reti juga. Jadi kalam Allah tu nak kabarkan, Allah itu tidak bisu, Allah itu tidak kelu, Allah itu tidak panang. Kalau panang, contohnya panang, kita tanya jalan ni ke Bandar Pekan ni di mana jalan hala ke mana? Dia buat panang je. Itu panang. Jadi kalau dia tahu jalan ke Pekan, mana dia akan khabar. Jalan ni straight gitu. Jalan straight. Lepas tu ada Hotel Angkasa blok kanan. Lepas tu akan naik Jambatan corner gitu. Jambatan ada dua Jambatan tu. Jambatan hala ke Bandar Pekan, hala ke Kuantan. Ni. Barulah dia tidak dinamakan panang. Jadi maha suci Allah daripada kelemahan, maha suci Allah daripada menyamatarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita bilang wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah,
iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Itu dia sifat 13. Sifat 13. Saya ulang balik. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Itu dia. Maknanya kita menyebut dengan sahih 13 sifat itu. Jadi sifat wujud Allah Ta'ala itu ada. Sifat qidam sedia ada. Baqa kekal. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tak sama makhluk. Qiyamuhu binafsih tidak berhajat kepada orang lain, makhluk lain. Wahdaniyah esa, qudrah berkuasa, iradah apa yang Allah nak buat, Allah buat. Ilmun mengetahui, hayah hidup tak mati, sama' Allah mendengar tak pekak, basar melihat tak buta, kalam berkata-kata Allah. Itu 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertukar berbimbang. Jangan tukar bimbang. Jangan tak tahu ujung pangkal. Jelas. Setakat ini 13 sifat. Dan kita sebut sifat-sifat itu dengan sahih. Kalau kita mengaji kitab ni, kitab tu namanya Tahqiqul Maqam. Saya beli ni 26 bulan 1, mengaji dulu 26 bulan 1 tahun 1991, RM3. Tahqiqul Maqam ataupun kitab Kifayatul Awam. Di pondok-pondok wajib belajar ni. Asas Kifayatul Awam berkenaan dengan tauhid. Nak khabarkan di dalam kitab ini berkenaan dengan sifat kalam. Berkenaan dengan sifat kalam. Berkenaan dengan sifat kalam. Dia sebut payah pula mencari kitab selai-selai. Berkenaan dengan kitab dengan apa nama? Perkataan kalam. Tak jumpa pula. Kitab saya ni hancur dah. Tapi nak tunjuk juga ke tuan-tuan. Tuan-tuan kena banyak membaca kitab. Banyak membaca kitab. Jadi membaca kitab banyak, ilmu pun banyak, pengetahuan pun banyak, meluas kalau kita rajin membaca kitab. Lebih-lebih lagi kitab-kitab Jawi ini mutiara ilmu. Daripada situ kita dapat mutiara ilmu. Di mana pula? Sifat 10 ayah. Kitab saya ni hancur dah ni. Sifat basar. Sifat mana? Sifat kalam. Tu dia. Payah kitab. Selai-selai ni. Muka surat Kifayatul Awam, muka surat 54, bahasa Arab as-sifatus salisatu asyara min sifatihi ta'ala al-kalamu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin mutanazzihatin anit taqaddumi wat ta'akhuri. Di dalam apa nama Kifayatul Awam. Sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Ta'ala itu berkata-kata, iaitu sifat yang qadim.
sifat yang tidak didahulu oleh perkara-perkara lain. Qa'imatun bizatihi, sifat itu berdiri ataupun menumpang pada zat Allah. Artinya zat Allah Ta'ala itu berkata. Tidak pandang. Laisat biharfin, tidak mempunyai huruf. Wala sautin, tidak mempunyai suara. Mutanazzihatin anit taqaddumi wa ta'akhuri, makna maha suci daripada didahuluikan oleh perkara lain dan ditaakhirkan ataupun diakhiri oleh perkara lain. Wala i'rabin wal bina'i, tidak ada i'rab, tidak ada baris. Bi khilafi kalamil hawadis, tidak sama dengan kalam ataupun perkataan baharu. Itu dia nak kabarkan di dalam kifayatul awam. Mungkin tuan-tuan pening sikit. Pening sikit. Mudah nak ubat ke pening tu. Allah itu berkata-kata. Tetapi tidak ada huruf, tidak ada suara. Boleh faham? Kena ambil hal itu. Allah berkata-kata. Nak lawan dia, Allah itu tidak bisu. Kalau bisu, cacat. Sedangkan Nabi tak ada Nabi bisu. Sedangkan Nabi tak ada Nabi pekak. Sedangkan Nabi tidak ada cacat cela. Dan kalau dalam kitab Nabi-Nabi ini paling handsome. Nabi-Nabi ini paruk pun tidak ada pada badan mereka itu. Nabi-Nabi ini tidak ada cacat cela pada jasad mereka itu. Nabi-Nabi ini tidak ada bayang. Tidak ada bayang. Maha suci Allah menjadikan utusannya utusan yang tidak ada orang boleh protes, orang boleh komen segi tubuh badan. Jadi tidak ada Nabi yang berserabai. Tak ada. Tahu serabai? Tidak ada Nabi yang berserabai. Kalau Nabi itu berserabai, maknanya umat ni tak tertarik dalam menengok Nabi. Tak tertarik. Macam kita, Tok Khatib kita, imam masjid. Tiba-tiba hari Jumaat, Tok Imam kita pakai baju lengan pendek. Lengan pendek. Mana pakai baju lengan pendek ataupun baju t-shirt, maknanya kita semain Jumaat tu, maru nak mati, terbiak imam ni. Tiba-tiba hari Jumaat ini pakai t-shirt, dia ni sakit mana dia ni? Tiba-tiba hari ni, tiba-tiba pakai t-shirt. Maknanya Jumaat tu, nak tidur, tak jadi tidur. Tengok. Maknanya, dia menganggap terbiak. Jadi, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni tidak ada, kita boleh protes. Itu nak kabarkan di dalam kitab Kifayatul Awam. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Menjelaskan artinya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala itu kalam, berkata tetapi tidak ada huruf, tidak ada suara. Macam mana awak tu fikirlah. Kalau awak fikir Tanjung Rambutan. Tak fikir Tanjung Rambutan lah. Kita tak boleh nak mikir. Nyawa kita ni kita tak boleh nak mikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita, kita tak boleh nak mikir. Buah-buah Allah Ta'ala jadikan. Buah kelapa. Tiba-tiba ada air dalam tu. Ke air hujan. Lepas itu kita tidak memikirkan bahawa dalam kelapa itu, kita belah kupas kelapa itu, tiba-tiba ada santan pula. Benda lain. Kalau kita belah kelapa tu, kita tak kukur, tak meseng, tak perah, tak jadi santan. Belah kelapa tu, kelapa yang masak tu beri makan ayam. Kampung-kampung beri makan ayam. Kalau nak buat gulai ni belah, kelapa tu kupas.
kupas hak pakai alat tu, kupas, kita belah, mesej, lepas tu perah, jadi santan. Lepas itu benda-benda memasak dengan santan itu sedap belaka. Kuih mana? Kuih hak ada santan di atas, ada pulut bawah, mana? Kuih mana? Kuih mana? Pulut bawah, pulut gimana? Seri muka. Seri muka kena santan. Gula lemak kena santan. Lepas itu mana lagi? Gula lemak. Kari kena santan. Lepas tu rendang hitam, lipis tu kena santan. Lepas tu masuk kicap, tak boleh santan pula. Masuk tempoyak, tak boleh santan pula. Jadi santan ni, daripada kelapa sebiji itu kita boleh keluarkan dia santan maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari buah sawit itu kita keluar minyak. Allahu Akbar. Itu Allah Taala yang menjadikan. Jadi ringkasnya kita kena beriman, kena yakin bahawasanya kalam, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, nak menghindarkan bahawa sifat mustahil, Allah Ta'ala itu bisu. Bisu itu sifat kekurangan makhluk, khususnya manusia. Allah Ta'ala itu wajib berkata dengan layak bagi dia, iaitu tidak ada kaifiat dan cara, tidak ada huruf dan suara. Jadinya kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu lawannya kelu. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu. Wajib Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah Ta'ala itu dengan Nabi Musa beberapa taklimat. Beberapa taklimat. Itu dia. Ulang balik. Kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu. Lawannya kelu. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu. Wajib Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Ulang lagi. Kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu. Lawannya kelu. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu. Wajib Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Itu dia. Matan dia. Meliputi sifat wajib, meliputi sifat mustahil, meliputi dalil akli, dan meliputi dalil dalil nakli. Dalil nakli. Siapa boleh ulang sekali lalu kalam ni? Matan kalam. Kalam berkata-kata Allah Ta'ala itu lawannya kelu. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu. Wajib Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, wa qallamallahu Musa taklima. Dan Allah tu dia. berkata Ya, Musa. Tu dia. Seorang lagi? Seorang lagi. Kalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu lawannya kelu. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu. Wajib Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Itu dia. Matan.
Jadi matan ni nak kepala ni. Kita dah belajar 13 sifat. Hendaknya 13 sifat ini dalam kepala. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Qidam artinya sedia, lawannya baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu, wajib Allah Ta'ala itu sedia, dalilnya baharu alam. Huwal, firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhiru. Baqa artinya kekal, lawannya fana. Mustahil Allah Ta'ala itu fana, wajib Allah Ta'ala itu kekal, dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis, artinya Allah Ta'ala, artinya bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu, lawannya bersamaan. Mustahil Allah Ta'ala bersamaan, wajib Allah Ta'ala itu bersalahan, artinya tak sama. Dalilnya baharu alam, firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Seterusnya yang ke-13. Kita dah belajar berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 13 sifat. Lepas itu kaunuhu qadiran, sifat qudrah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tuan-tuan sekalian, kalau kita dapat sifat ini, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat simpan dalam dada kita ni, amat bahagia. Sifat Allah. Kita ingat macam baca Fatihah. Saya nak kita belajar ni tak sia-sia. Ingat seperti ingat kita baca Fatihah. Ingat seperti darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Ingat seperti keperluan kita makan, minum, tidur, baring umpamanya. Kita tidur, ingat. Kita bangun, ingat. Kita berjalan, ingat. Serba-serbi jadual kehidupan kita, kita ingat sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. InsyaAllah sembahyang kita khusyuk, InsyaAllah sembahyang kita baik, InsyaAllah perangai kita baik, InsyaAllah kita tidak ada masuk di dalam jiwa kita ni syaitan la'natullah. Sebab ada sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan lebih utama, tidak ada sebarang anasir boleh menyesatkan kita, insya-Allah. Anasir daripada luar, anasir daripada dalam, anasir berkenaan dengan syaitan tidak ada menyesatkan kita. Sebabnya kita dipagari oleh sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Tu. Satu. Yang keduanya, kalau sesak-sesak tuan-tuan sekalian, ada anak cucu menangis-nangis. Anak cucu menangis-nangis, tak tahu ke mana menangis, nak gelar susu, susu dah sampai termuntah. Nak gelar makan, makan dah sampai terberak kenyang, tapi menangis. Insya-Allah. Itu Tok Guru Leban Mak Amin sebut. Insya-Allah. Berteriaklah di telinga kiri. Berteriaklah di telinga kiri, dia khabar. Di telinga kiri menyebut sifat wajib bagi Allah. Anak-anak cucu kita menangis. Tokinya, ayahnya sebut sifat ni. Sebab syaitan tidak ada lebih daripada Allah Ta'ala. Syaitan ni makhluk juga. Sebut, tapi sebut molek-molek. Sebut molek-molek. Ujuk kidak bakok mukhok lapan tuhu. Itu mu'alah gayanya. Kita nak sebut wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyam. Saya naik ini apa nama ni, naik tengkuk. Sebab saya buat. Sebab saya buat.
menangis, sebut ni. Masa bujar-bujar lagi. Anak saudara saya menangis, kita tak reti bomo. Tak reti bomo, saya sebut lepas mengaji sifat 20 ni. Lepas mengaji. Saya ingat lagi mengaji Faridah. Mengaji kitab Faridah tu. Dia khabar kalau susok-susok tu guru khabar, maknanya awak tu nikah kahwin esok dia khabar, maka anak-anak awak menangis apa nama rasuk setan ni, susok-susok dia khabar tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Baca sifat 20 itu. Tapi baca dengan makrifat. Baca dengan makrifat. Apa arti makrifat? Rukun makrifah. Kembali situ balik. Rukun makrifah tu. Ataupun kita cakap kita makrifat. Mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal af'alullah, mengenal ataupun kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun makrifah. Jadi makrifah wujud. Itu hakikat dia. Belajar bomo pula malam ni. Tengok semangat nak belajar. teringat tok guru ni kitab-kitab Faridah ni. Faridah ni saya mengaji. Kitab Faridah. Allahu akbar, teringat. Teringat. Maknanya susok-susok tapi seperti saya khabar tadi. Sebut dengan makrifat. Rukun makrifah tuan-tuan tahu ataupun lupa? Rukun makrifah tu 4. Maknanya 4 perkara tu. Mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal af'alullah, mengenal kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh lawan? Mana boleh lawan? Tak boleh lawan. Jadi sebut, itu hantu tak berapa kuat. Kalau hantu kuat, dia baca sifat 20 pula. Sudah. Budak-budak kecil saya khabar tu, makna mengganggu budak kecil. Kalau mengganggu histeria, rasuk syaitan tu, terpukar kita pula. Dia mengajar sifat awak ni berapa bahagian sifat 20, syaitan khabar. Sudah kita. Itu nak khabar kan. Allah yarham Tok Guru menyebutkan makna kelebihan sifat Allah. Tuan-tuan bayangkanlah. Sifat Allah. Sedangkan makhluk-makhluk ni gini-gini ni, apa nama sesama kita ni, bila kita sebut ke orang besar ni, kalau benda-benda urusan ke orang besar ni, saya ni pergi tadi minum teh dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri. Dia pun terpukar selalu. Awak biasa Perdana Menteri? Biasa Perdana Menteri ni raja ke rumah saya. Walaupun pedaah. Maknanya pergi ke pejabat daerah tu. Jadi nombor Perdana Menteri ada ni. Perdana Menteri contohnya. Setan mana boleh lawan? Tak boleh lawan. Percara ke bomo juga. Sifat 20 jangan lupa juga. Itu dia. Saya nak khabarkan kalam itu mesti daripada wujud kalam clear. Tidak ada sangkut-sangkut. Mesti sebut dengan sahih. Ulang sekali lagi. Terakhir saya nak ulang. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Last, saya minta seorang sebut. Seperti mana yang saya sebut. Sahih. Sebut. Siapa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran,
Ya. Kaunuhu mutakalliman. Ya, sahih. Sahih sebutannya. Seorang lagi. Seorang lagi. Seorang lagi. Seorang lagi. Akhir. Dah 9 suku kita ni. Akhir sekali. Sebut macam itu. Sebut macam itu. Sahih. Siapa boleh sebut? wujud, qidam, baqa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilm, hayah, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu ni'an, Wiran, kaliman. Alhamdulillah. Wakil daripada muslimat, wakil daripada muslimin. Yang kita dengar-dengar semua ni, macam itulah. Macam itulah makna sifat 20 itu terbenam ataupun terpahat di dalam jiwa kita, insya-Allah. Jangan lupa sampai ke akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa pada hari Rabu nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Assalamualaikum Tuan Guru. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Sama-sama. Barakallah. Saya keluar dulu Tuan Guru. Ya, sila pada. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Undur diri dulu Tuan Guru. Ya, Haji. Barakallah.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Izinkan untuk beramal Pak Guru. InsyaAllah beramal. Diijazahkan. Bagi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.